Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada kelas kali ini, kita akan sambung dengan sukatan serakat. Kita akan belajar untuk menentukan julat dan julat antara kuartil. Okay, so hari ini pastikan anda faham bagaimana kita nak menentukan julat, dan yang kedua kita nak tentukan julat antara kuartil. Okay, jom kita tengok yang pertama adalah julat. Okay, julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Jadi, kita ada dua jenis data dalam bab ni. Sama ada awak diberikan dalam bentuk set data. Set data ni macam nombor lah. Contoh macam 2, 5, 10, 15. Dia bagi awak macam tu. Ataupun yang kedua, data awak diberikan dalam bentuk jadual. Okay, ni yang kita akan jumpa dalam bab ni lah. Okay, so yang pertama nak cari julat. Kalau awak diberikan set data macam ni, julat adalah nilai cerapan terbesar. So, kalau tengok kat sini, cerapan paling besar adalah 40 dan cerapan terkecil adalah 14. So, nak kira julat, ambil saja 40 tolak 14, awak terus dapat 26. Okey. Kalau awak diberikan data dalam bentuk jadual, ini kan jadual kekerapan. Okey, bagaimana nak baca yang mana satu nak kira untuk julat, sama ada nak ambil kat atas ni atau nak ambil kat bawah. Awak kena faham bila awak baca jadual ni. Okey, jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam satu kuis kimia. So, apa maksud dia? Skor ni markah kan? So, 2 orang dapat 3 markah. 3 orang dapat 5 markah. 4 orang dapat 6 markah. 5 orang dapat 8 markah. Dan seterusnya lah. So, berapa markah paling tinggi? Markah paling tinggi adalah 8. Markah paling rendah adalah 2. Okey. So, kalau kita nak kira julat, kita akan ambil lah 8 tolak 2. Okey. So, awak dapat 6 julat dia. Kita tengok kepada dia punya nilai skor. Data dia. Kita tak tengok kepada kekerapan tau. Bilangan murid ni adalah kekerapan. Okey, seterusnya kita tengok pula kita nak tentukan julat antara kuartil. Okey, bagi satu set data tak terkumpul. Bila kita nak tentukan julat antara kuartil, kita perlu tahu median, kita perlu tahu kuartil pertama, dan kita perlu tahu kuartil ketiga. Okey, kuartil pertama ni dia adalah berada pada 1/4 daripada kedudukan data lah. Dan kuartil ketiga adalah 3/4. Median ni 1/2, maksudnya dia duduk kat tengah-tengah. Okey, dengan syarat apa? Data kita, bila awak diberikan data, kita mesti susun mengikut tertib menaik. Okay, tapi contoh yang cikgu tengok dalam buku teks ni, dia dah susun siap-siap kat awak. Okey, so awak boleh terus dapatkan jawapan saja. Kalau data belum susun, susun. Yang kedua, kita akan tentukan median. Median tadi kita ada kat tengah-tengah median. Kita ada dua jenis data. Median. Okey, kalau data tu genap, bilangan bilangan data genap. Bilangan data genap. Okey, dengan lagi satu apabila bilangan data ganjil. Okey, kalau bilangan data genap, awak tambah je dua nombor yang ada kat tengah. Awak tambah. Yang ada nombor kat tengah. Nanti cikgu tunjukkan contoh. Tapi kalau bilangan data ganjil, awak terus ambil nilai median. Kita tengok macam mana. Okey. Lepas tu, sekejap lagi cikgu terangkan yang tu. Lepas awak dah jumpa median kat mana, kita akan bahagi data kepada dua bahagian, iaitu data sebelum median dengan data selepas median. Okey, dalam data sebelum median ni, kita akan tentukan kuartil pertama. Dalam data selepas median, kita akan tentukan kuartil ketiga, data selepas median. Dia kuartil pertama ni dia ada kat tengah-tengah data sebelum median. Kuartil ketiga kat tengah-tengah data selepas median. Okey.
Kita tengok contoh lah, senang untuk awak ingat, untuk awak faham. Dan awak kena ingat formula julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Okey, jom kita tengok contoh kat sini. Okey, awak ada set data. Ni dia dah susun dah ni set data. Sekarang kira berapa data ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okey, so nak senang, cikgu dah tahu data ni ganjil. So, kita ambil yang tengah-tengah. Kalau kita ambil yang tengah-tengah, kita letaklah satu data ni ada 5. Satu data ni pun ada 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so yang tengah-tengah ni adalah 13. 13 ni adalah nilai median. Sebab dia data ganjil. So, tak ada masalah, senang. Kita terus dapat nilai dia kat tengah. Okey, so kalau awak tengok macam ni, awak terus dapat median dia sama dengan 13. Okey, kuartil pertama kita ambil sebelum median. Yang ada kat tengah-tengah juga. So, kalau tengok macam ni, yang ada kat tengah-tengah adalah berapa? 6 kan? Ada kat tengah-tengah. So, kuartil pertama nilai dia 6. Okey, kuartil ketiga. Kalau tengok kat sini yang tengah-tengah adalah 20. So, awak dapat kuartil ketiga awak 20. Jadi, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga ni 20 tolak 6. So, awak dapat 14. Okey, macam tu Okey. Cikgu skip yang B. Cikgu terus tunjuk yang C. Yang C ni, kalau awak tengok, kita ada data dia beri dalam bentuk perpuluhan. Okey. Bilangan data dia, bila kita kira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia genap, dia 8. So, kita tak boleh nak ambil median kat tengah-tengah. Nanti tak balance kan. Kalau cikgu cuba potong-potong, kita tengok. Kita nak tentukan data kat tengah. Okey, ni contoh, ni ada 3 data. Sini pun ada 3 data. So, tinggal sekarang yang tengah-tengah adalah 2.6 dengan 2.8. Jadi, bila awak nak tentukan median, cikgu tulis di sini median, awak akan ambil 2.6 tambah 2.8 dan awak akan bahagi dengan 2. So, awak dapat jawapan awak adalah berapa? Okey, 2.6 tambah 2.8 bahagi 2. Awak dapat median awak adalah 2.7. Kita ambil nilai dia kat tengah-tengah. Okey, nak tentukan kuartil pertama. Tengok, ini kan sebelum median. Okey, bagaimana kuartil pertama awak? Median duduk kat mana? Okey, cikgu padam dulu supaya kita nampak. Median 2.7. 2.7. Kalau kita susun 2.7 ada kat tengah sini tau. 2.7. Dia tak termasuk pun dalam data ni. So, bila dia tak termasuk dalam data, nilai sebelum median awak ada, sini ada 4. Selepas median pun ada 4. Okey, jadi bila awak nak tentukan kuartil pertama, awak akan ambil, okey, dia ada 4, so awak akan ambil yang tengah-tengah dia. 2.5 tambah 2.5. Okey, kuartil pertama dia sama dengan 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. So, awak dapat 2.5 jugalah. Okey, dan untuk kuartil ketiga, tengah-tengah dia ni kan, sebab dia ada 2 data. Dia tak ada, kita kena cari kat tengah-tengah kat sini. So, kuartil ketiga awak adalah 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Awak akan dapat 2.95. Okey, kat sini 2.95. Okey, kat sini ni tadi masih 2.5 lah. Okey, so julat antara kuartil, ambil je terus. Okey, julat antara kuartil. Ambillah Q3 tolak Q1.
So, awak akan dapat 2.95 tolak 2.5. Awak akan dapat 0.45. Itu adalah julat antara kuartil. Okey, so ingat cikgu bagi tips kalau data tersebut berada pada bilangan ganjil, awak boleh terus ambil median kat tengah-tengah dia, ataupun kalau awak nak cari kuartil pertama, kalau bilangan data sebelum median tu ada ganjil, awak boleh ambil kat tengah-tengah. Tapi kalau bilangan dia genap, awak perlu tambah 2 nilai data dan awak perlu bahagi 2. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apabila awak diberikan data dalam bentuk jadual kekerapan. Okey. So, bila awak nak tentukan jadual kekerapan, yang pertama, kita cari dulu berapa jumlah data yang ada ni. So, kita tengok kekerapan dia kat sini kan. Kalau awak tambah 3, tambah 5, tambah 6, tambah 8, tambah 12. Okay, tambah straight kat bawah ni. Awak akan dapat nilai dia adalah bersamaan dengan 44. Okay, so kalau nak tentukan kuartil pertama, cikgu dah cakap tadi kuartil pertama adalah kita nak tentukan kedudukan. Kedudukan kuartil pertama, dia adalah 1/4 daripada semua data. So, 1/4 darab 44, awak dapat 11. So, kedudukan kuartil pertama adalah data ke-11. Nak tahu 11 kat mana? Awak perlu tambah kat sini. 3 tambah 5 dapat 8. Okey. Selepas 8, 8 tambah 6, awak dapat 14 kan? So, maksudnya kedudukan untuk ke-11, macam mana cikgu nak cakap ya? Okey, sini sampai 3. 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 6 dapat 14. So, 11 tu dia berada dalam kedudukan kat sini, pada kotak ini. Apabila dia tambah lagi dengan 6, barulah dia akan masuk ke dalam skor 4. Kalau cikgu tanya je skor 2, skor 3, baru 11 orang. Baru 8 orang jumlah dia. Sebab skor 2, 3 orang. Skor 3, 5 orang kan. So, baru 8 orang. Tambah lagi yang dapat skor 4, baru dapat 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebab dia ada 6 orang. So, awak terus dapat kuartil pertama awak adalah 4. Okey. Nak tentukan kedudukan kuartil ketiga. Tadi cikgu cakap dia adalah 3/4 daripada data. So, bila awak kira 1, 11, awak dapat kedudukan dia pada 33. So, awak tengok bila awak tambah 6 tambah 8, 14 tambah 8. Kita buat ni yang bawah ni, kekerapan longgokan. Maksudnya kita akan tambah data. 14 tambah 8, awak dapat 22 sampai sini. Okey, sampai sini 22. 22 tambah 12, kat sini awak dapat 34. Okey, maksudnya kuartil ketiga dia berada kat sini. Sebab dia 33. Dia tak lebih lagi daripada 34. Daripada data 22, start kotak ni dia dah masuk 23, 24, 25, sampailah 34. So, yang ni kita dapat kuartil ketiga kita adalah 6. Okey, nak tahu julat antara kuartil, awak tambah juga. Awak tambah pula. Okey, julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Maka awak dapat 6 tolak 4. Awak dapat 2. Okey, cikgu harap awak boleh faham kaedah pengiraan macam tu.